Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga UTM yang sedang menonton kami secara langsung di FB UTM Talent Transformation Center. Pada pagi ini, kita akan mengikuti satu ceramah kuliah ICAS yang bertajuk Kesiapsiagaan Diri Menjalankan Tugas yang akan disampaikan oleh penceramah iaitu Puan Nurzi Mazalihan binti Tini, Timbalan Pengarah Pusat Kaunseling UTM Kuala Lumpur. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan ceramah ini kepada Puan Zima untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Kesiapsiagaan Diri Menjalankan Tugas. Dipersilakan Puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Puan Huzaifah kerana sudi menjemput saya sekali lagi di dalam alam maya ini. Okey, kali ini tajuk saya agak berat berbanding dengan kesihatan mental seperti yang biasa saya kupas lah. Okey, untuk topik pada kali ini adalah kesiapsiagaan diri menjalankan tugas. Apa benda alah kesiapsiagaan tu? Ini kira bahasa lama kalau macam dalam bahasa sekarang atau bahasa terkini, dia membawa konotasi kepada kesiapsediaan. Kesiapsediaan tu macam pernah dengar, siap sedia pernah dengar kan? Tetapi ada dalam kalangan kita yang mungkin tidak pernah mendengar perkataan kesiapsiagaan diri. Okey, next. Okey, topik kali ini memang mengambil kira tentang apa yang nilai yang ingin ditampilkan kepada warga UTM seperti ICES UTM. Antaranya adalah sinergi, integrity, sustainability, excellence. Jadi nampak tak dekat situ bagaimana kesiapsiagaan ini termasuk di dalam topik excellence iaitu high performance, outstanding, remarkable achievement. Dekat UTM banyak nilai adalah lebih kepada work plus life plus well-being. Seperti kebiasaan apabila kita kaitkan dengan UTM, orang memandang itu sebagai tempat kerja atau tempat belajar. Tetapi tahu tak tuan-puan dan adik-adik, selain daripada tempat bekerja dan juga tempat belajar, ia juga sebagai satu pusat untuk kita mengamalkan kehidupan yang sihat, mengamalkan kehidupan yang seimbang, life balance dan juga kesejahteraan yang holistik. Jadi tidak terkecuali life dan well-being ini dalam nilai UTM. Jadi sebab itu diambil sebagai ICES UTM. Nampak di situ? Okay, next. Tadi saya ada menyebut tentang kesiapsiagaan. Ini ada dah bahasa lama lah dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia bermaksud kesiapsediaan. Jadi nampak tak yang mana keadaan bersedia untuk sesuatu berlaku ataupun kalau dalam bahasa Inggeris the preparedness, the readiness dekat situ kan. Bila kita nampak okey, butang merah. Jadi kita dah dalam keadaan bersedia. Jadi dekat UTM ni, apabila kita bekerja, kita mesti sentiasa bersiap sedia. Sebab apa? Menjelang macam tahun 2019, apabila MCO berlaku, masa tu satu dunia tak bersedia dengan keadaan wabak pandemik tersebut. Jadi bayangkan bagaimana kehidupan orang yang bekerja dan juga orang yang belajar, orang yang duduk di rumah tidak bersedia dengan keadaan sedemikian. Jadi agak sukar. Oleh kerana kita telah mengalami keadaan COVID tu selama hampir 3 tahun kan, 2019 sampai sekarang. Jadi kebiasaan itu telah menjadi sebagai satu normality. Bila jadi satu normality, dia jadi satu kebiasaan. Apabila dia jadi satu kebiasaan, maka kita dah bersedialah. Sebab apa? Dikatakan bahawa wabak COVID ni akan berlaku dalam masa 5 tahun. Jadi kita memang apabila dah berlalu
3 tahun, maka coming soon tu kita dah agak-agak boleh meramalkan apa yang berlaku. Begitu juga kepada ekonomi. Jadi nampak tak dekat situ. Begitu juga dengan latar bekerja kita, yang macam mana kalau dulu kita bekerja di pejabat, tetapi kini ada work from home dan kadang-kadang bekerja di office, kadang-kadang ada dalam kereta meeting juga berlaku, kita pun boleh buka di handphone ataupun di laptop. Jadi nampak tak dekat situ. Maknanya warga UTM telah disiap sediakan dengan keadaan tersebut. Maknanya di mana-mana, sama ada menerusi Webex, menerusi Zoom, menerusi Google Meet, kita boleh bekerja. Bukan setakat 8 jam atau 9 jam sehari, tetapi 24 jam. Contoh, apabila anda bekerja di rumah, tetapi semasa ketika bekerja tu mungkin ada menyiapkan persediaan untuk anak ataupun untuk keluarga ataupun untuk rumah. Yelah MCO kan, dan COVID ataupun kena kontak B atau C. Jadi dalam keadaan tu kita mesti juga bekerja. Nampak tak bagaimana UTM menyediakan staf dan pelajarnya ke arah kesiapsiagaan. Okey, next. Dekat sini apabila melibatkan ISIS, kita tidak mahu melihat kepada strata apa sahaja. Tetapi begitu juga dengan middle staff, middle level staff, lower level staff. Jadi semua adalah berperanan di dalam menggerakkan organisasi. Bayangkan apabila satu departmen bekerja di office, departmen yang lain bekerja di rumah, anda rasa boleh bergerak atau tidak apabila kita bersiap sedia? Sudah pasti, sebab itu UTM masih lagi berlangsung seperti hari ini. Nampak tak di situ? Pelajar masih lagi boleh belajar, pensyarah masih lagi boleh mengajar, pekerja staf masih lagi boleh bekerja, masih lagi boleh bermesyuarat, masih lagi boleh berinteraksi secara WhatsApp, secara maya. Jadi tidak ada isu di situ. Jadi sebab itu dalam apa-apa keadaan pun memang warga UTM sudah bersedia ke arah itu. Memang dalam 1 bulan ke 3 bulan pertama itu memang agak sukar, especially kepada mereka yang agak kurang mahir di dalam bidang IT. Tetapi apabila telah diberikan peneguhan, apabila telah diberikan kemahiran yang sentiasa, hampir saban hari kadang-kadang ada meeting, jadi kita berinteraksi dan kita bersemuka menerusi maya sahaja. Jadi nampak tak? You boleh bekerja di mana sahaja. Jadi kita sentiasa bersiap sedia. Kalau katalah pagi tu kita tidak dapat menyiapkan tugasan, kita boleh menyiapkan di waktu lunch, di waktu petang ataupun di waktu malam. Nampak tak di situ? Maknanya kerja tidak ada alasan untuk tertangguh. Contoh, sekiranya tidak mempunyai line yang baik, anda boleh sahaja diberikan kebebasan untuk bekerja di dalam pejabat di office, asalkan mengikuti kepada SOP dan juga mempunyai surat kebenaran. Nampak tak di situ? Maknanya dekat sini kita memang dah bersedia dalam apa-apa keadaan pun. Sebab itu dalam keadaan sekarang 4.0 IR ni, semua staff perlu meningkatkan diri dengan pelbagai kemahiran ke arah informasi teknologi. Dekat situ sangat penting apabila melibatkan kesiapsediaan. Okey, next. Dekat sini saya tidak mahu mengongkong pemikiran bahawa pentadbir itu adalah daripada golongan pengurusan sahaja. Sebab apa? Kita adalah pentadbir kepada diri sendiri dan juga kehidupan kita. Sebab itu dan justru itu perlu mempertingkatkan ilmu dengan cara apa sekalipun. Sebab informasi ada di hujung jari. Ingat, you boleh buka through WhatsApp, you boleh buka internet menerusi hujung jari sahaja. You slide, you katalah nak tahu pasal apa maksud integriti, apa maksud
tentang berharga. Apa maksud bahasa Inggeris kan whatsoever. Jadi dekat situ maklumat di hujung jari. Nampak tak? Lagi satu berkemahiran. Pendaftar sentiasa meningkatkan prestasi dan performance staff menerusi kursus-kursus yang telah diatur daripada awal tahun. Jadi kita ni sebagai staff perlulah menyediakan diri dengan menghadiri kursus-kursus tersebut supaya tidak ketinggalan di belakang apabila melibatkan pengetahuan dan juga berita-berita terkini dan juga apa pembaharuan terbaru yang dibawa oleh universiti kepada warga UTM. Jadi sebab itu sangat penting untuk anda semua tahu dan mahir berkaitan dengan IT ya. Dan juga dekat sini dalam memastikan penyampaian tuan-puan dan adik-adik sangat berkesan, perlulah banyak membaca. Dekat situ bukan sahaja setakat nak baca blog, bukan sahaja membaca newspaper daily kan, tetapi dekat dalam internet tu ada banyak berita-berita fakta. Berita-berita fakta bukan berita-berita palsu, yang mana ini akan memberikan peningkatan mutu kepada pekerjaan seseorang. Hanya knowledge sahaja yang boleh meningkatkan taraf kehidupan seseorang. Itu perlu difahami ya. Okey, next. Okey, dekat sini sebelum kita mengambil sebarang keputusan, perlu banyak membaca. Tadi saya ada menerangkan tentang membaca. Membaca itu power sebab apa? Dia knowledge. Okay? Bila knowledge, secara tak langsung anda akan tahu risiko-risiko. Katalah tidak berlaku di Malaysia, berlaku di luar negara. Anda boleh ambil bencana ataupun apa-apa perkara yang boleh melibatkan perancangan untuk kita nak mencegah kepada risiko yang tinggi berlaku. Sebab itu anda perlu sentiasa update diri. Sekiranya anda tidak update diri, akan tertinggal ke belakang dan kita tak tahu macam mana nak buat. Katalah macam apabila kejadian A berlaku ataupun insiden B berlaku, macam mana nak buat apabila kita tak tahu macam mana cara nak buat, macam mana nak handle, apa sokongan yang perlu dilibatkan, nampak? Dan yang kita boleh nampak nyata berlaku apabila banjir yang berlaku di Malaysia baru-baru ini tahun lepas kan, nampak tak dekat situ. Sebab itu perlu banyak membaca, maknanya apabila insiden sesuatu itu berlaku, kita tengok apa perancangan yang dilakukan untuk adapt dan adopt dengan keadaan untuk mencegah perkara yang lebih buruk berlaku. Sebab itu penting. Penting untuk kita sampai dan applykan kepada kerja kita. Sebab apa? Kadang-kadang dalam keadaan tertentu, contoh apabila anda ditugaskan untuk membuat satu-satu tugasan, katalah anda tak dapat datang kerana contoh MC atau anak sakit, especially kalau cuti emergency. Tetapi sekiranya anda mempunyai perancangan, contoh macam bermesyuarat bersama rakan-rakan atau bersama dengan staf, sekurang-kurangnya ada tindakan yang boleh diambil dengan segera untuk mengatasi atau mengendalikan keadaan tersebut. Sekiranya tidak diambil keadaan tersebut, apa tugasan anda akan lambat. Bila capaian untuk membuatnya lambat, maka memberikan impak kepada kita punya stakeholder. Antara stakeholder kita adalah pelajar. Nampak tak situ? Kita tak nak nanti apabila kita tidak bersiap sedia, maka viral lah segala benda-benda yang kita tak mahu. Staff itu, staff ini, UTM itu, UTM ini. Itu sebab itu kenapa perlu sentiasa bersiap sedia dan juga perlu banyak membaca supaya apabila insiden ataupun tugasan yang perlu dilakukan itu tidak dapat dilakukan ketika itu, maknanya ada perancangan yang boleh di-counter dalam mengendalikan keadaan tersebut. Nampak tak bagaimana pentingnya warga UTM untuk sentiasa bersiap
sedia. Maklumat sentiasa berada di hujung jari tuan-puan dan adik-adik semua. Okay, next. Your attitude towards work relates to how you approach occupational responsibilities. Apa-apa pun dia adalah melibatkan tingkah laku. Tingkah laku, apa lagi? Melibatkan you punya attitude, you punya cara bagaimana untuk mengendalikan dan your perspektif. Perspektif minda terhadap sesuatu dapat mempengaruhi diri you dan tindakan you. Nampak di situ? Someone with a strong work ethic has a positive willing attitude when it comes to putting effort into a job. Dekat sini, kalau katalah ada di antara staff yang melakukan kerja secara tidak berusaha dengan bersungguh-sungguh, kita boleh bayangkan keadaan yang berlaku. Dia akan jadi so and so sahaja. Itu impak yang berlaku. Jadi dekat sini katalah you teba borang customer customer index satisfaction, dia akan jadi 2-0, nak lagi malang dia jadi 0. Kita tak nak keadaan itu berlaku sebab dia akan mempengaruhi kepada KAI individu staff. Okay, next. Betapa untungnya tuan-puan dan adik-adik, kita tak nampak senario yang di sebelah kiri itu di UTM lagi. Kalau ada, simpan-simpan sahaja. Okey, keadaan ini berlaku apabila satu antaranya melibatkan kesihatan dan juga well-being lah. Apabila fizikal itu tidak fit, jadi kalau dekat office ataupun dekat meja study, dia akan jadi beginilah. Nampak tak dekat situ? Itu dah satu hal. Lagi satu, daripada segi pemakanan pun sama juga. Boleh memberikan kepada perkembangan untuk bekerja pada individu. Dia lain pula yang apabila you lihat kepada foto di sebelah kanan, sentiasa bekerja. Ingin saya ingatkan, apabila berhadapan dengan komputer atau peralatan elektronik, tuan-puan perlulah, katalah contoh 1 jam stretch hours tu, itu 1 jam stretch hours tu ataupun 6 jam tu, itu sebenarnya tidak bagus untuk kesejahteraan dan kesiapsediaan. Sebab apa? Dia boleh memberikan kesan jangka panjang kepada kesihatan tuan-puan. Contoh kalau macam sentiasa, sebab itu tadi saya ingatkan, work life balance dan juga ditambah dengan well-being. Nampak tak? Apabila keadaan itu berlaku, insya-Allah kualiti prestasi bekerja akan tip-top. Datanglah bos yang seperti naga. Datanglah staff yang seperti apa? Anda boleh berprestasi tinggi seperti ini. Nampak tak dekat situ? Yang pasti mesti life balance dan juga well-being itu perlu dijaga. Self care lah. Jangan pula apabila you bekerja nak siap siaga punya pasal, you tidak menjaga diri you daripada segi faktor pemakanan dan juga faktor kesihatan. Yang rugi UTM juga apabila staff sakit. Okay, next. Playing defense. Apabila bertahan, biasa kalau orang kata siap siaga ni macam tentera, macam nak berperang gitu kan. Apabila berperang, tahu tak tuan-puan, sekiranya kita berterusan respon terhadap perkara-perkara yang kritikal, berterusan aja ni sebab tidak ada perancangan, dia boleh memberikan kesan jangka panjang kepada keletihan krisis fatigue. Apabila krisis fatigue ini berlaku, dia akan seperti burnout. Bila burnout berlaku, ini akan memberikan impak kepada kesihatan. Lagi satu, dia akan menjauhkan diri daripada interaksi sosial, memendam perasaan, dan juga kadang-kadang akan memberikan interaksi secara agresif. Sebab apa? Your
company needs to go on the offense by creating and communicating a plan. Nampak tak? Plan tu sebab tu ISIS itu ada. ISIS itu dibina untuk apa? Supaya warga UTM dapat kesejahteraan yang holistik. Kerja pun kita buat, daripada segi kehidupan berkeluarga pun kita dapat. Maknanya lepas tu daripada segi kesejahteraan diri, fizikal dan spiritual pun ada. Lengkap di situ disediakan oleh UTM. Jadi sebab itu tuan-puan dan adik-adik, ambillah bekalan ini supaya di kemudian hari anda akan dapat hidup yang sejahtera. Apabila contoh you grad, you akan puas hati apabila dapat belajar dalam keadaan yang sedemikian. Apabila anda pencen juga, anda akan rasa sangat hati senang. Hati tu banyak senang. Tak ada simptom-simptom depression, tak ada simptom-simptom anxiety. Sebab apa? Bila keadaan pencen berlaku, mereka yang merasa tidak puas hati apabila tidak banyak sumbangan yang dapat diberikan kepada UTM dan juga seringkali memberikan grudges dekat situ. Ini yang nanti apabila pencen dia akan kurang rasa satisfaction. Kita tak nak perkara itu berlaku sebab biarlah hati ini happy. Biarlah hati ini happy. Okay, next. You better work. Jangan sampai cakap you better work. Sebab apa? Apabila ditegur dalam tadi kan yang saya tunjuk, yang nak tidur, yang tidak berusaha bersungguh-sungguh, jangan sampai dikatakan you better work. Bila keadaan itu berlaku, maknanya arahan yang sangat drastik. Kita tak nak keadaan itu berlaku. Jadi biarlah mengikut kepada proses dan prosedur yang betul apabila bekerja, berancang, melihat kepada diri, kestabilan emosi, kesejahteraan diri dan juga keluarga bersama dengan rakan-rakan. Kan semua itu adalah kerja. Itu kerja dengan orang, dan apabila kerja dengan peralatan dia jadi lain pula. Sebab itu kita kena seimbangkan. Jangan pula the whole our life is about work. Bila keadaan itu berlaku, dia akan memberikan ketidakstabilan kepada emosi dan juga kepada kita punya mind. Okay, next. Pernah dengar tak kerja 24 jam? Kerja 24 jam, bang, nak tidur pun terfikir tik ada bunyi WhatsApp, buka. Itu tidak bagus tuan-puan. Sebab apa? Sebab itu perlunya time management. Lainlah kalau tuan-puan nak gantikan waktu-waktu yang ketika bekerja itu macam ada terkurang waktu bekerja, jadi tuan gunakan waktu yang selebihnya untuk bekerja, itu lain. Maknanya dekat situ tahniah, tuan-puan mengambil kira untuk keberkatan bekerja. Nampak tak? Bila siap sedia ni dia juga mengambil kira keberkatan bekerja. Keberkatan bekerja ini akan memberikan impak berpanjangan bukan sahaja kepada diri tuan-puan dan adik-adik, tetapi kepada anak-anak tuan-puan sendiri. Dan juga kehidupan selepas pencen. Itu memang of course. Sebab itu kena bersedia daripada sekarang. Contoh, kalau macam pendaftar pun ada juga sediakan kursus-kursus kepada mereka yang nak pencen. Itu semua adalah kesiapsediaan sebelum you nak pencen. Jadi nampak tak? Dia berterusan. Jadi sebab itu sentiasa kena update diri dengan knowledge supaya tidak berlaku implikasi yang berpanjangan. Job satisfaction, job dissatisfaction, burn out. Nampak tak? Benda-benda ini mudah berlaku apabila you tidak bersiap sedia. Segala risiko tak diambil, maknanya main langgar je. Langgar kerja, langgar proses dan prosedur apabila keadaan itu berlaku, itu yang akan berlaku ketidakpuasan bukan sahaja di peringkat individu, malah juga kepada orang lain. Dapat dekat situ. Okay, next. Good health and well-being. Saya daripada awal lagi saya memberikan penekanan. Self-care sangat penting. Kesihatan
perlu terjaga. Kesejahteraan perlu terjaga. Sebab apa? We have to be well to do well. Untuk mengekalkan prestasi, bekerja yang tinggi dan maintain tinggi, kesihatan sebab itu perlu dijaga. Self care, ambillah cuti, pergilah berjalan-jalan. Kalau rasa macam boleh berjalan dekat dalam UTM sendiri, jadi nampak tak? Ada banyak yang boleh disumbangkan menerusi kesiapsediaan diri anda untuk bekerja. Bekerja bukan setakat you berhadapan dengan projek, berhadapan dengan program, berhadapan dengan kertas kerja, berhadapan dengan PC dan juga WhatsApp ataupun Zoom ataupun Webex, tetapi melibatkan kepada penjagaan diri adalah menjadi satu kewajipan kepada staf UTM untuk menjaga diri daripada segi kesihatan, macam sekarang COVID, daripada segi penyakit kardiovaskular. Sebab apa? Apabila penyakit kardiovaskular berlaku, kan simptom stroke pun mudah berlaku. Apabila keadaan itu berlaku, untuk you mengekalkan prestasi itu dengan maintain itu ataupun dengan tinggi itu agak sukar. Boleh tetapi mengambil masa. Sebab itu penting untuk tuan-puan jaga diri, jaga kesihatan supaya dapat jaga kerja tuan-puan. Nampak kat situ obstacles that must be overcome. Ini yang tadi saya dah bincang bersama dengan tuan-puan. Okay, next. Employee needs. Dalam kesiapsediaan atau kesiapsiagaan ini, apa yang pekerja perlukan? Okey, apa yang staf perlukan? Apa yang saya perlukan? Kita sentiasa membaca. Sebab dalam latar universiti anda dibekalkan dengan pengetahuan sentiasa. Okey, productive mindset perlu ada. Building resilience before they can become engaged in their work again. Macam dulu, bagaimana UTM sediakan tuan-puan bekerja di rumah. Bayangkan bekerja di rumah dengan hiruk pikuk anak, dengan dia punya PDPR, tuan-puan pun kena masak, belum lagi dengan meeting telefon tu semua. Bayangkan UTM dah sediakan ke arah resilience yang begitu selama beberapa tahun tu kan, bukan setahun ya tuan-puan. Kejap-kejap kena PDPR, kejap-kejap kena work from office, kejap-kejap kena work from home. Jadi dah memang tersedia resiliensi di situ. Jadi kita dekat sini amalkan begitu dan jadikan itu sebagai satu kebiasaan. Maknanya kebiasaan yang bila kita ditempatkan dalam keadaan tersebut, yes, kita boleh bekerja. Begitu ya. They will also want to feel a sense of purpose and their unique contribution to the vision, purpose and goals of the company. Nampak tak tadi saya menyatakan tentang work, life dan well-being. Itulah value yang ingin diserapkan oleh UTM kepada warga UTM. Anda dan saya juga. Jadi sebab itu datanglah onak duri, datanglah bos macam naga, datanglah staff macam apa. Anda tetap bekerja dan anda tetap produktif. Nampak tak dekat situ? Kalau line online tidak baik, tak apa. You boleh datang ke office. Dapatkan sahaja surat. Itu kalau berlaku keadaan work from home lagi sekali. Janji kerja tetap berjalan. Sebab apa? Asal topik kesiapsiagaan. Kita bersedia dalam keadaan apa sekalipun. Tuan-puan? Okay, next. Bekerja ketika era COVID-19 merupakan proses. Nampak tadi saya dah sebut yang mana UTM telah sediakan tuan-puan dengan bekerja di rumah. Masa tu nak berperang dengan anak-anak, dengan kuali, dengan masak. Tengah hari kena masak ke pagi, kena masak. Lepas tu dengan meeting lagi. Nampak tak? Bagaimana kita mengawal diri kita dengan pengurusan masa. Jadi dekat situ dah memang disediakan oleh UTM. Tak apa, you boleh bekerja di rumah, you boleh jaga anak, you boleh jaga keluarga, tetapi you boleh bekerja. Sebab tu kita perlukan adjustment.
Kalau kata kerja A ni tak boleh buat begini, you buat plan A, you buat plan B, you buat plan C. Nampak tak di situ? Sebab itu apa-apa pun perlu bacaan yang banyak supaya kita dapat handle dengan lebih baik. Begitu. Our Aduro's work readiness model provides specific guidance and resources for companies managing this process based on 4 organizing principle. Every company needs its own plan. Kita dekat sini tajuk pun kesiapsiagaan. Maknanya dah already plan. Kalau keadaan ini berlaku, apa cara yang kita perlu buat dan cara kita perlu handle. Kita dah bersedia dah ke arah itu. A company must be prepared to advance and retreat through multiple stages. Kita dah melalui keadaan tu tuan-puan, keadaan kejap-kejap bekerja di rumah, kejap-kejap bekerja di office, bukan kejap-kejap, sepanjang masa kena tutup muka. Sekarang saya tak tutup muka sebab saya nak bercakap dengan tuan-puan. Jadi sebab itu, kita dah melalui keadaan itu. Jadi biasakan diri dengan normal yang sedemikian. Sebab kita tak tahu coming soon wabak apa pula, keadaan kesukaran apa pula. Jadi nampak tak? Okey. Triggers must be clearly defined for passage between stages. Ini pun sama. Apa yang maknanya bila keadaan ini berlaku, apa yang kita nak counter? Bila keadaan B berlaku, apa yang kita nak counter? Kita dah kena bertindak dengan cepatlah. Maknanya sebab itu memang dalam kepala otak dah sentiasa bersedia. Okay, a holistic focus on well-being. In the end, kesejahteraan itu sangat penting. Sangat penting. Macam mana you nak kekalkan prestasi kalau you tak jaga kesejahteraan fizikal, mental dan juga keseluruhan diri you secara holistik. Kan? Sebab apa? Prestasi itu dapat diperbaiki dan juga dapat ditingkatkan sekiranya kesejahteraan itu meningkat ataupun maintain. Okay, next. Ni tadi dia ada 5 peringkat. Kan kalau saya ni jadi lain pula kan sebab nampak macam formal sangat. Okay, the work readiness model, dia yang first tu kita tak ready, not ready. First stage tu kita dah melepasi tahap tu tuan-puan sebab dah hampir 3 tahun kita membiasakan diri kita. Nampak tak? Work at home, maintain productivity and maximize individual well-being. Malahan ada di antara department bila dia bekerja secara di rumah lebih produktif daripada face to face. Ada keadaan tu berlaku dan I've seen that before. Jadi nampak tak? Maknanya dalam keadaan kesukaran pun warga UTM boleh sahaja mempunyai prestasi tinggi dan juga produktif. Maknanya bila you duduk di rumah atau you dalam kereta pun tak semestinya you tidak boleh bekerja. Sebab dah siap siaga. Dah membiasakan diri. Okey, kemudian kita pergi kepada fasa keselamatan. Return to work, ensure physical health. Sebab itu PKU sediakan dan OSHA sediakan proses dan prosedur kalau nak bekerja merujuk kepada KKM. Nampak tak? Dah disediakan. Jadi kita ikut aja dekat situ. Okey. Sebab apa? Disediakan SOP tu untuk diikuti supaya kemaslahatan dan kebajikan staf juga. Keselamatan warga UTM juga. Nampak Okey. Peringkat ketiga apabila keadaan macam sekarang ni lah, keadaan endemik. Endemik dah pun kan. Banyak negara pun dah mula membiasakan diri. Even Singapore pun macam dia dah tak berapa nak pakai mask lagi kan. Jadi nampak tak? Sense of well-being, ensure mental well-being and psychological safety through the provision and tracking of mental and emotional health programs. UTM sentiasa sediakan dengan psycho-education kepada warga UTM. Tidak terhad kepada pelajar dan juga staff. Community pun boleh dengar juga free tuan-puan secara maya. Jadi kita ni dah melalui fasa-fasa tersebut. Kalau dulu nak sangat kan face to face, boleh dapat makan, boleh jumpa orang, berinteraksi, tetapi bila dalam keadaan maya pun masih lagi boleh bergerak. Nampak di situ? Engage. Okey, ini adalah stage keempat yang mana kita focus on work again. Renew focus on mindset and resilience, purpose and contribution. Macam sekarang semua dah perlu bekerja lah, melainkan yang tak sihat ajalah. Okey, kinetic performance. Masa ni lah full potential unlock yang mana staff support pun
dimaksimiskan potensi mereka. Nampak tak? Dekat sini maknanya semua saling bekerja. Bekerja sama, bersiap sedia untuk menggerakkan jabatan atau menggerakkan kerja yang diberikan. Nampak tak? Nampak di situ the work readiness model. Kita dah melepasi dah tahap tu sekarang. Okey. Training needs versus point of work assessment. Kita ni dia peringkat people of capability. Primary target for training needs assessments. Pendaftar sentiasa menyediakan kursus daripada segi knowledge, daripada segi kemahiran, soft skill, hard skill untuk kita semua merasai dan mengaplikasikan pada kerja-kerja kita. Nampak tak situ? Macam saya dulu tak kerti buat poster, tetapi dah bukanlah dah terror, tapi bagi apps ada apps tertentu dah boleh buat. Nampak tak dekat situ? Jadi kita tak mengharapkan kepada support staff sahaja. Kita pun dah boleh buat dekat situ. Maknanya semua orang perlu tahu knowledge dan juga IT dengan lebih baik supaya kerja itu boleh dicapai dengan lebih cepat. Dengan lebih cepat. Sekarang ni is about faster. Faster. Okay, next. Sebab apa kesiapsediaan ini penting? Supaya krisis, apabila krisis berlaku, you dah ready dekat situ. Apa maksud krisis ni? Defined as any emergency situation which disturbs the employees as well as leads to instability in the organisation. Contoh, katalah satu UTM banjir, na'udzubillah kan. Contoh, you masih lagi boleh datang ke bukan datang ke office, you masih lagi boleh bekerja di rumah. Nampak tak? Kerja tidak tersekat di situ hanya kerana banjir. Kerja tidak tersekat hanya kerana wabak. Sebab itu dikirakan sebagai krisis. Crisis affects an individual, daripada staff, kepada kelompok, kepada jabatan dan juga kepada masyarakat secara keseluruhan lah. Okey, sebab itu crisis management sangat penting, yang mana dia adalah the art of dealing with sudden and unexpected events which disturbs the employees, organisation as well as external clients, refers to crisis management. Buatlah mesyuarat atau discussion berkaitan dengan crisis management. You foreseeing the event or the incident yang boleh membawa kepada krisis. Okey, apabila keadaan ini berlaku, apa yang kita boleh buat? Sediakan plan tersebut. Jadi, bila keadaan itu berlaku, you boleh terus interframe dekat situ ataupun counter di situ. Okey, next. Tadi saya dah terangkan berkaitan dengan krisis. Okey, next. Okey, kepentingan merancang. Dekat dalam Quran pun dah ada, tuan-puan. Islam tu memang dia dah sediakan. Kepentingan merancang dan meramalkan keadaan yang mungkin berlaku pada masa akan datang. Kita memang bukan peramal, tapi Allah dah bagi insight itu dekat dalam Quran dan hadis. Bergantung pada sebilangan besar maklumat dan fakta Al-Quran dan hadis. Bacalah. Janganlah pula baca hadis palsu and whatsoever. Yang bukan bertauliah. Yang bukan bertauliah dan juga yang bukan sumber yang sahih. Jadi sebab itu kena banyak membaca benda-benda yang berfakta, yang mempunyai kesahihan fakta. Sebab itu sangat penting. Dalam Quran sendiri dah ada, dalam agama Islam pun dah ada kepentingan merancang. Maknanya merancang ni dalam erti kata perkataan yang one side of kesiapsiagaan. Okey, ni kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka daripada kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor. 7 ekor cantik sapi betina yang kurus-kurus dan 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lain yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku. Itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Nampak tak dekat sini? Dalam Islam, Allah dah suruh manusia ini untuk sentiasa bersiap sedia. Daripada segi faktor ekonomi, daripada segi kesihatan, kan? Itu semua Allah dah sediakan. Kita ni sahaja yang lalai untuk mengambil pendekatan tersebut. Ni Nabi Yusuf dia alaihissalam mengatakan supaya kamu bercucuk tanam selama 7 tahun sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya. Nampak investment,
ekonomi kewangan, simpan. Nampak? Saya dah melalui tahap-tahap economic downturn. Tahun 2005, tahun 2000 berapa, 2008. Tu semua saya dah melaluinya. Yang mana kita tengok keadaan pelajar tu macam mana. Kalau kat warga luar sana macam mana. Dia boleh melibatkan implikasi kepada kemerosotan mental tuan-puan. Sebab itu kesiapsiagaan ini sangat penting. Sangat penting. Okey. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Kecuali sedikit daripada biji gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup dan masa itu mereka memerah anggur. Surah Yusuf ni dah menyatakan tentang kesiapsiagaan. Jadi siapalah kita kalau tak ambil iktibar dan juga ibrah daripada dalam Al-Quran. Okey, saya nak sebut lagi berkaitan dengan kesiapsiagaan ni. Okey, next. Ajakan Nabi Nuh. Next. Alaihi salam pun sama juga disediakan kepada bahtera besar untuk banjir. Nampak tak dekat situ kesiapsiagaan? Kalau tak habis rupa semua orang dengan binatang semua dah tak ada. Kan Tuhan dah bagi arahan untuk dibina kapal yang sangat besar supaya menghadapi keadaan banjir. Dah sedia dah. Mungkin UTM, manalah tahu UTM boleh sediakan ataupun boleh invent inovasi yang sangat terbaik sebab Malaysia ni sentiasa banjir. Rumah ke ataupun rumah yang memang banjir. Bila banjir dia terapung. Manalah tahu kan. Itu pun inovasi juga tu. Rumah yang terapung ketika banjir. Maknanya rumah tu ada dekat situ. Tapi bila banjir dia terapung. Maknanya tidak ada banyak kerugian yang boleh berlaku. Sebab apa dah bersedia? Sebab tu saya cakap bukan setakat kerja je yang you boleh sedia. Dalam kehidupan pun juga perlu bersiap sedia. Sebab kita kena ambil tengok daripada pengajaran yang banjir bah besar ni. Okey. Next. Ini pula untuk untuk Nabi Lut jugalah. Dia punya ibrah dia kepada kita semua. Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Dan nampak tak dekat situ persediaan supaya menyiapkan diri dengan fizikal dan mental. Lari kan malam-malam tu kan. Supaya tak terkena azab. Tuhan dah bagi siap sedia. Sebab itu dalam Islam perlu bersiap sediakan diri daripada segi fizikal, jaga kesihatan, jaga mental, jangan ambil dadah, jangan ambil rokok, jangan ambil vape. Saya nak pesan juga tu. Sebab apa? Perkara-perkara beginilah supaya siap sedia kita untuk mengekalkan kesejahteraan in the end. Okey, next. Okey, kemahiran kesiapsiagaan di tempat kerja. Ini baru lagi dikongsikan bersama dengan negara-negara Commonwealth. Ada dua, antaranya yang terbarulah, Initiative and Self-Direction and Information Literacy. Information Literacy, tadi pun saya dah memberikan penerangan tentang IR 4.0 yang mana sangat penting untuk tuan-puan dan adik-adik membaca. Sebab nak buat plan untuk plan contingency ataupun kesiapsiagaan, preparedness, readiness, perlukan bacaan. Yang mana you baca, you dapatlah knowledge. Nampak dekat situ? They are personal qualities and abilities, interpersonal skills and professional capabilities. Inilah apabila you ada personal qualities, personality you dan juga kemampuan diri you, keupayaan diri you dan juga kemahiran komunikasi dan juga kemampuan profesional yang mana you boleh mengikut kepada proses dan prosedur yang diberikan. Yes, insyaAllah dia boleh memberikan skill, readiness dan preparedness. Itu untuk daripada segi tugasan ataupun kerja. Okay, next. Personal qualities and abilities yang mana inovasi, kreativiti. Yang mana tahu UTM dia boleh buat rumah banjir. Rumah bila time tak banjir dia duduk situ. Bila time banjir dia boleh terapung. Contohlah itu inovasi atau kreativiti.
Employee should use originality. Janganlah asyik nak meniru je. Topik pun meniru. Lepas tu dengan barang pun meniru. Mesti ada pembaharuan lah. Inovasi kan. Jadi kalau meniru ni dia tak adalah dia punya originality tu. Sebab dah meniru aja. Critical thinking and problem solving. Pun sama perlu. Kalau jadi begini macam mana? Kalau begini keadaan dia macam mana kita nak selesaikan? Tanpa menggunakan duit, tanpa menggunakan banyak staff, tanpa menggunakan bajet, macam mana kita nak buat? Contoh initiative and self-direction. Ini employees should individually search for ways to strengthen the workforce and achieve tasks. Apa-apa pun dia melibatkan kerja. Apa pun melibatkan kerja lah. Okay, next. Integrity. Ini sangat penting untuk tuan-puan ikut proses, prosedur, peraturan supaya tidak berlaku kesulitan di belakang hari. Sebab apa? Apabila ada, ni contoh aja, bukan berlaku dekat UTM pun. Tumbuk rusuk, bawah meja, tu kan yang bawah meja tu tiba-tiba berkepuk-kepuk duit. Tolong ya tuan-puan, impact dia bukan masa sekarang ya tuan-puan. Impact dia bila masa you pencen dan juga berlaku kepada anak beranak. Ini saya beri penerangan begini ya. Okay, work ethic pun sama juga. Workers should be able to operate reliably to the best of their ability. They should be vigilant, sentiasa alert, efficient and responsible for their actions. Mentang-mentang barang office, jadi you hilangkan. Tak apalah, itu barang office, nanti boleh beli lagi. Itu work ethic juga tu tuan-puan. Vigilant, you tak aware dan be responsible. Nampak kat situ? Sebab itu sangat penting apabila kemahiran-kemahiran ini perlu ada untuk anda menjadi siap siaga. Siap siaga. Okay, interpersonal skills. Conflict resolution, boleh negotiate. Contoh nak jemput speaker, kalau tak ada duit, negotiate lah. Berurusan lah. Janganlah cakap salahkan orang tu, salahkan orang ni sebab itu kerja tak berjalan. Kita ada WhatsApp, kita ada call, contact aja di hujung jari kan. Kalau tak nak bercakap pun tak apa, di hujung jari ya tuan-puan. Listening and speaking. Sebab tu apa-apa pun kena mendengar, banyak mendengar. Bukannya bila nak bercakap, oops, terus you cut down. Especially kalau macam management dengan staff. You dengar, kadang-kadang mereka yang berada di lapangan atau mereka yang praktikal, dia lebih memahami dan lebih kepada problem solving. Itu sebab itu. Jadi janganlah hanya kerana berbeza taraf, berbeza status, maka terus shut. Tidak begitu. Sebab apabila melibatkan contingency ataupun melibatkan kesiapsiagaan, you perlu mengambil pandangan daripada semua aspek. Daripada orang yang berada di lapangan, orang yang berada di middle dan orang yang berada di atas. Jadi apabila ini dikombinasikan, dia akan menjadi satu perancangan yang baik. Tidak ada loophole di situ. Okay, respect for diversity. Respect lah diversity. Orang ni macam-macam kan. Kadang-kadang dia ni personality A, kadang-kadang pandangan dia agak agresif, atau kadang-kadang dia ni dalam meeting diam, tapi mungkin dia bila you bercakap kat luar tengah lunch ke apa, dia boleh bercakap. Ni contoh. Jadi fahami keadaan tersebut ya. Okay, next. Okay, next. Next lagi. Customer service orientation. Kita ni sekarang ni, kita punya stakeholder adalah pelajar, tuan-puan. Jadi walau kat mana pun tuan-puan berada, layanlah our stakeholder. Macam mana kalau kita ada anak, kalau kita di tempat lain nak orang layan anak kita, ataupun kita bekerja di pejabat. Kan contoh kalau customer service ni nak layan macam tak nak layan, nak bercakap macam tak nak bercakap, ambil call pun lambat, drink sampai 100 kali. 100 kali tu saja je Biasanya kalau 3 kali tu dah kena angkat lah.
courteous and professional service. Baru nama TikTok, baru nama sentiasa bersiap sedia. Okay, meeting the clients ni. Kalau dekat dalam UTM itu adalah our stakeholder. Main is our student. Teamwork. Sangat penting tuan-puan, teamwork. Upper, middle dengan lower mesti bekerja sama. Kalau tidak, bagaimana untuk menjayakan? Kadang-kadang dalam jumlah staff yang sedikit, bajet yang sedikit, you boleh bergerak dengan cemerlang sekiranya you bekerja sama dengan baik. Sebab itu jangan ada halangan. Jangan ada halangan dekat situ. Okay, next. Professional competencies, big picture thinking. Janganlah tengok daripada segi satu sisi sahaja. Daripada sisi you punya diri. Apa kerja ni buat kalau untuk benefit diri saya? Benefit diri saya. Benefit kerja saya. Bukan benefit UTM. Nampak tak dekat situ? Itu hanya small fraction. Saya mempunyai harapan supaya semua warga UTM berfikiran bahawa apa yang dilakukan adalah untuk diri, untuk kerja dan untuk UTM. Dekat situ career and life management. Ni pun sama juga kan, tadi saya pun dah berkata tentang self care tu sangat penting. Instead of your work, you pun kena jaga diri you, kena jaga keluarga you, kena jaga kehidupan you. Beza Okay, next. Continuous learning ability to adapt. Ni pun samalah, sentiasalah belajar. Kita ni sangat beruntung tuan-puan, sentiasa setiap hari, saban hari ada kursus tu, kursus sini, ada knowledge itu, ada psycho-education ni. Dengarlah. Dia tidak memerlukan duit tuan-puan. Dengar sahaja. Dapat banyak ilmu. Dapat banyak ilmu. Lepas tu share lah dengan kawan-kawan. Share dengan anak beranak. Share dengan keluarga. Dapat pahala. Tak pasal-pasal dapat pahala. Kan ni dah dekat bulan puasa. Kita sentiasa berkongsi. Gitu Okay, next. Efficiency and productivity. Sebab itu apabila you sentiasa bersiap sedia, preparedness and readiness, insyaAllah dia akan memberikan prestasi produktiviti yang tinggi dan juga berkesan. Jadi dia tidak memerlukan banyak duit jugalah apabila you dah ada plan. Kalau plan A tak jadi, plan B. Plan B tak jadi, plan C. Dia macam tu. Information literacy sangat penting untuk kita semua ni berkaitan dengan informasi yang sahih sahaja. Information security pun sama jugalah. Okay, next. Information technology yang sekarang dah IR 4.0 dah ni pun kan. Jadi segala-galanya memerlukan IT. Even kalau kadang-kadang kalau you nak buka lampu pun dia hanya perlu picit aja you punya handphone. Nampak tak betapa information technology ni memerlukan teknologi mesin yang terbaru. Job specific tools and techniques. Penting juga dekat sini Contohlah, kalau ada laptop yang capacity dia pun hai sendu tak dapat dia nak nolong yang jenis zaman-zaman dinosaur dulu. Bila you nak buka PowerPoint pun dia lagging, dia terus tak keluar. Itu pun jadi isu juga. Jadi sebab itu apabila kesiapsiagaan semua kena tip-top lah. Kita nak ke arah 10G, jadi dia punya peralatan pun mesti 10G jugalah. Okay, mathematics, they should be able to put in mathematical skills in place to complete tasks as needed. Sebab kita pun UTM kan, teknologi kan, jadi maths tu pun perlu diambil tahu jugalah. Okay, next. Professionalism daripada segi work schedule, our behavior dan juga komunikasi. Reading and writing pun sama jugalah. Janganlah pula alamak type tak gerti lah. Tak gerti nak menaik. Tapi boleh buat WhatsApp kan. Boleh tengok Facebook. Nampak dekat situ ada beza banyak tu. Workplace safety ni pun sangat penting. Yang mana kalau ada CCTV dekat dalam office tu beruntunglah.
sebab sekiranya berlaku sebarang keabnormalan, contoh macam ada hilang barang ke ataupun berlaku sesuatu insiden, dekat situ dah boleh tengok. Nampak tak? Benda ni sangat penting. Walaupun orang kata CCTV itu macam sangat mahal, tetapi kan sekarang ada yang murah, jadi mungkin boleh beli yang petty cash punya ke. Sangat penting ya tuan-puan apabila melibatkan readiness and preparedness. Okay. Next. Okay, rasanya sampai di sini sahaja. Mungkin tuan-puan dan adik-adik boleh bertanya ke kalau nak ada sebarang perkongsian soalan, ya bolehlah. Okey, saya serahkan kepada Puan Huzaifah. Okay, terima kasih Puan Zima. Nampaknya di Facebook para penonton tiada sebarang soalan yang berkaitan. Jadi pada bagian sekalian, Alhamdulillah dengan ini sampailah kita ke akhir acara. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Puan Zima dan juga hadirin-hadirin yang sudi menonton dan mengikuti ceramah pada pagi ini. Semoga ilmu yang diberikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sehingga berjumpa lagi di siri akhir. Sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.